Sejarah umat manusia sememangnya tidak asing dengan peristiwa perang. Secara amnya, peperangan berlaku antara manusia yang melawan sesama manusia. Namun, terdapat satu detik sejarah di mana peperangan berlaku antara manusia dan burung. Lebih spesifik, burung emu. Burung emu, burung setinggi 1.9 meter dan mampu berlari selaju 48 km sejam. Emu merupakan burung kedua terbesar di dunia dan hanya boleh didapati di Australia. Rupanya seperti burung ostrich kerana kedua-dua burung ini dari spesies ratite, iaitu burung yang tak boleh terbang. Termasuk dalam golongan ini ialah burung ria dan kasuari. Jadi mengapa burung besar dan tak boleh terbang ini diperangi manusia? Satu kebolehan emu adalah untuk menghabiskan hasil tanaman dalam masa yang singkat apabila mereka berkumpulan. Ya, peperangan emu dan manusia sebenarnya tercetus akibat berebut hasil tanaman di Australia. Walaupun bunyinya lucu dan banyak media kini menginterpretasi peristiwa bersejarah ini sebagai bahan jenaka. Thomas, no, be quiet. Come on. Don't look at Thomas, I'm so sorry. The Great Emu War atau Perang Hebat Emu di Australia pada tahun 1932 sebenarnya berasal dari kemelut ekonomi dan politik, perkelahian antara rakyat dan kerajaan dan desakan mencari sumber hidup bagi para petani Australia. Apabila 20,000 ekor emu muncul secara tiba-tiba dan merosakkan sumber hidup para petani Australia sewaktu kemelesetan ekonomi terdahsyat yang pernah dialami dunia moden, para petani Australia tidak mempunyai banyak pilihan selain melawan balik. Berbekalkan senjata kuat dan moden pada zaman itu, Lewis Light Machine Gun dan 10,000 peluru, petani gandum di Australia terpaksa mengisytiharkan perang terhadap bilangan emu yang sangat banyak. Menggunakan machine gun untuk menghapus burung yang bukan sahaja senang ditembak kerana saiznya besar, malah tidak boleh terbang juga. Sudah tentu kemenangan perang ini berpihak kepada manusia. Kan? Ini kisah benar. Kena tahu. Now they're retiring, off at 40 miles an hour. Jadi bagaimana perang aneh ini berlaku? Semuanya bermula selepas Perang Dunia Pertama tamat pada 1918. Askar Australia yang pulang ke tanah air mereka pulang tanpa pekerjaan. Bagi membantu mereka menyesuaikan diri dengan cara hidup rakyat awam, kerajaan Australia menyediakan program peladangan bagi veteran mereka. The Wheat Belt atau kawasan gandum merupakan tanah seluas 200,000 ekar di utara timur Perth, Australia Barat yang dibekalkan oleh kerajaan Australia bagi veteran mereka supaya mereka memulakan hidup baru sebagai petani. Tetapi, The Wheat Belt dipenuhi masalah. Tanahnya kurang subur, sumber air tersedia terlalu sedikit dan ia terletak di pedalaman Australia Barat yang bersempadan dengan padang pasir Outback. Kondisi ini menyebabkan The Wheat Belt sukar diusahakan walaupun oleh petani yang berpengalaman, apatah lagi veteran yang tiada pengalaman bercucuk tanam. Walau bagaimanapun, 5,000 veteran menyahut program pertanian ini dan memulakan hidup baru mereka di The Wheat Belt, Australia Barat. Sekitar 1920-an, seramai 1/3 dari veteran ini telah berputus asa atau gagal. Mereka yang tinggal terpaksa pelbagaikan hasil usaha mereka dengan menternak biri-biri untuk menjamin sumber pendapatan mereka. Kesusahan yang dihadapi para veteran ini bertambah sukar apabila The Great Depression, kemelesetan ekonomi terdahsyat dalam sejarah dunia moden, berlaku pada 24 Oktober 1929. Ini bermakna harga komoditi termasuk hasil pertanian bakal menjunam serata dunia. 2 hari sebelum itu, Australia baru sahaja tamat pilihan raya mereka di mana James Scullin dari Labour Party menjadi Perdana Menteri baru Australia. Bagi membantu situasi tenat para veteran petani di The Wheat Belt, Scullin menggalakkan mereka untuk menghasilkan lebih tanaman gandum dan menjanjikan program subsidi untuk mereka yang dipanggil Bil Pemasaran Gandum.
Bil ini menjamin harga jualan minimum yang sesuai bagi hasil gandum untuk melindungi sumber pendapatan para petani di Australia. Jaminan ini berjaya meyakinkan ramai para petani di Australia untuk menghasilkan lebih gandum dan memberi harapan baru kepada mereka. Namun, harapan mereka berkecai pada tahun berikutnya apabila bil pemasaran gandum yang dijanji sekalian ditolak Dewan Negara Australia pada Jun 1930. Harga gandum di pasaran dunia menjunam seperti yang dijangka. Para petani Australia yang terbeli dengan janji-janji bantuan subsidi kini terpaksa menanggung kerugian besar setelah menjual hasil gandum mereka pada harga rendah di pasaran dan bukan harga minimum yang dijanjikan Perdana Menteri mereka. Walaupun bil pemasaran gandum sekalian akhirnya dilulus Dewan Negara pada 1931, hanya selang beberapa minggu berlaku pertukaran kerajaan daripada Labour Party bawah pimpinan Stalin ke United Australian Party di bawah pimpinan Joseph Lyons sebagai Perdana Menteri baru Australia. Selaku Perdana Menteri, Lyons membatal semula bil pemasaran gandum dan sekali lagi harapan petani di Australia berkecai. Akibat perasaan diabai dan ditipu kerajaan mereka, ditambah desakan sumber pendapatan yang rendah, para petani gandum Australia, termasuk veteran di The Wheat Belt, beramai-ramai memutuskan untuk membuat pakatan sesama mereka. Hasil gandum bagi tahun 1932 akan dipegang sebagai tebusan dan penuaian gandum dilambatkan sehingga mereka menerima harga jualan yang adil sebagai tanda protes kepada kerajaan. Namun begitu, protes berani mereka mengundang satu cabaran yang tak diduga. Selepas musim mengawan, burung emu pada kebiasaannya akan bermigrasi dari kawasan pedalaman Australia Barat ke kawasan pinggir laut. Tetapi pada tahun 1932, perjalanan migrasi emu-emu ini melencong ke kawasan ladang gandum di Campion District, The Wheat Belt yang dibangunkan para petani veteran Australia. Disebabkan bekalan makanan gandum yang banyak akibat protes 1932 dan sumber air yang mudah diperoleh akibat sistem perairan yang dibina, sebanyak 20,000 ekor emu memutuskan untuk mendiami kawasan sekitar Campion District dan bukan kawasan pinggir laut seperti lazimnya. Selain merosakkan hasil gandum dan sumber air, emu-emu ini merosakkan pagar-pagar ladang sehingga haiwan perosak lain seperti arnab mampu masuk dan menyambung kerosakan yang dimulakan emu. Walaupun pada kebiasaannya emu senang dihalau, kini ia menjadi mustahil disebabkan bilangan mereka yang terlampau banyak. Bermacam-macam cubaan dilakukan untuk mengawal bilangan emu-emu ini. Petani veteran Australia cuba menembak mereka dengan rifle, tetapi kuasa rifle tak mampu menjatuhkan emu dengan senang. Sekumpulan remaja tempatan juga memulakan servis menghapus emu dengan menaiki basikal untuk mendekati emu-emu ini dan mengetuk kepala mereka dengan kayu. Remaja-remaja ini mampu menghapus sehingga 27 emu sehari, namun ini masih tidak memadai. Para petani juga cuba mengupah pembonceng motor lokal untuk meniru gaya remaja-remaja ini. Tetapi bunyi kuat dari enjin motor menakutkan emu-emu ini yang melarikan diri. Cubaan-cubaan orang tempatan untuk mengawal emu-emu ini akhirnya makan diri. Emu yang biasanya agak jinak dan senang didekati, kini jauh lebih berwaspada dengan kehadiran manusia, menyebabkan mereka lebih susah dihapus. Dalam usaha orang tempatan mempertahankan hasil tanaman mereka dari emu-emu, seorang petani veteran di Campion District, Dixon, mencadangkan satu idea. Dixon teringat bagaimana penggunaan machine gun sangat efektif untuk melawan musuh semasa servis beliau dalam Perang Dunia Pertama. Dixon berfikir, taktik yang sama patut digunakan untuk menangkis bilangan ramai musuh berbulu baru mereka. Jadi, dengan sokongan veteran dan petani lain di Campion District, mereka meminta bantuan Menteri Pertahanan Australia, Sir George Pearce, untuk mengerah askar dan senjata machine gun bagi melawan emu-emu ini. Pearce bersetuju, merasakan peluang ini bagus untuk menjadi latihan sasaran bagi target yang pantas dan sebagai propaganda pentadbiran Lyons menyokong veteran askar dan para petani di Australia. Setelah mendapat persetujuan Badan Anti Kekejaman Haiwan Tempatan,
Pierce memberi 3 syarat kepada petani-petani di Campion District. 1. Mesin gun akan diberi tetapi hanya boleh digunakan pihak askar yang dikerah. 2. Perjalanan askar yang dikerah akan dibiayai Kerajaan Australia Barat. 3. Para petani akan sediakan makanan, tempat tinggal dan membayar untuk peluru mesin gun menggunakan wang yang dipinjam Bank Agrikultur Petani Australia. Bank Agrikultur Petani Australia setuju meminjamkan wang untuk 10,000 peluru mesin gun. Major GPW Meredith dikerah untuk mengetuai 2 pengendali mesin gun, Sergeant McMurray dan Gunner O'Halloran bersama 2 Light Lewis machine gun. Light Lewis machine gun dianggap teknologi moden pada masa itu dan pernah digunakan di darat dan atas kapal terbang sewaktu Perang Dunia Pertama. Ia mempunyai kebolehan menembak 500 hingga 600 peluru seminit dengan kadar reload 96 peluru satu magazin dan ia efektif pada jarak sehingga 800 meter. Bersama senjata gagah ini, 10,000 peluru dan peralatan yang lengkap, pasukan Meredith berangkat ke Perth pada awal Oktober 1932 untuk bertarung dengan musuh yang tak pernah mereka hadapi. Bersama mereka ialah seorang pakar sinematografi, Fox Movietone, untuk merakam detik bersejarah ini. 20,000 ekor emu, 3 askar bersama 2 Light Lewis machine gun dan para petani Campion District yang penuh harapan. Siapa yang bakal menang? Disebabkan hujan yang sangat lebat, emu-emu lari mencari kawasan berlindung. Jadi peperangan terpaksa ditunda selama sebulan. November 2, 1932. Pada hari pertama peperangan, Major Meredith dan 2 askarnya disambut beramai-ramai oleh petani Campion yang teruja dengan rancangan luar biasa ini. Dari Perth, mereka bergerak ke Campion menggunakan truk. Dalam perjalanan mereka terserempak dengan 40 hingga 50 emu yang berkumpul di kawasan peladangan dan memutuskan untuk membuat serangan pertama. Kelompok emu ini berada di luar jarak efektif menembak. Jadi Major Meredith menyuruh 50 petani menggunakan truk mereka untuk menghimpun emu-emu ini ke dalam jarak menembak. Namun, bunyi deruman enjin truk menakutkan emu-emu ini dan mereka berlari merata arah sambil berpecah kepada kumpulan-kumpulan kecil. Kerana takut mereka berjaya melarikan diri, Major Meredith mengarah untuk menembak emu-emu yang sudah berpecah ini walaupun di luar jarak efektif, tetapi tiada yang terkena. Selang beberapa jam kemudian, cubaan kedua dilakukan Major Meredith, tetapi emu-emu ini masih menggunakan strategi yang sama. Walau bagaimanapun, 6 emu berjaya dibunuh semasa cubaan kedua. Hari pertama, 6 emu dihapus. November 3, 1932. Major Meredith dan pasukannya berkubu 30 batu utara dari bandar Walgulen untuk memberi tumpuan kepada 3 ladang iaitu kawasan Perry, Joyce dan McGeorge. Menemani mereka kali ini ialah 9 kereta yang dipenuhi petani tempatan. Strategi kali ini terus serbu ke arah mana-mana emu yang dijumpa. Hasilnya, 9 emu dibunuh, tetapi pada masa yang sama, peluru tembakan dan penggunaan kenderaan beramai-ramai telah menyebabkan kerosakan yang berleluasa pada ladang-ladang Perry, Joyce dan McGeorge. Tetapi hari ini, pemerhati-pemerhati insiden ini terperasan sesuatu yang ganjil. Walaupun pada dasarnya emu dianggap burung yang kurang cerdik, mereka seolah-olah belajar jarak tembakan efektif Light Lewis machine gun yang diguna. Dan emu-emu ini sentiasa berada di luar jarak efektif tembakan tersebut. Pemerhatian ini menyebabkan Major Meredith menukar strategi daripada peperangan terbuka kepada strategi serang hendap jarak dekat. Pada hari yang sama, mereka berkubu di sebuah empangan yang mempunyai sumber air bersih. Rancangan Meredith ialah menggunakan sumber air ini sebagai umpan untuk emu-emu singgah minum, menunggu mereka pada jarak dekat dan menghapus mereka beramai-ramai pada kadar yang laju. Setelah beberapa jam menunggu, sebanyak 30 emu tiba untuk minum dan rancangan Major Meredith dijalankan. 150 peluru ditembak, tapi tiada mayat emu dijumpa.
Pada waktu ni, petani-petani yang menemani Major Meredith memberitahu Meredith tentang kekebalan burung emu terhadap tembakan rifle, di mana mereka mampu terkena 5 hingga 6 tembakan rifle yang tepat dan masih hidup. Mereka juga cuba memujuk Meredith dengan mengatakan yang kemungkinan emu yang terkena tembakan dari pasukannya akan mati kemudian akibat kecederaan yang dialami. November 4, 1932. Pasukan Meredith masih menggunakan strategi sama, iaitu serangan hendap di empangan semalam. Sebabkan kerosakan yang dilakukan kepada ladang-ladang Perry, Joyce dan McGeorge semalam, Meredith menyuruh petani-petani yang menemani mereka untuk pulang, tetapi masih ada sebahagian kecil yang tinggal. Pada pusingan kali ini, peluang keemasan akhirnya tiba. Sekitar 1,000 ekor emu sedang bergerak ke arah posisi serangan hendap Major Meredith. Apabila 100 dari mereka bergerak masuk ke jarak tembakan efektif, pasukan Meredith terus menyerang. Inilah peluang yang mereka tunggu selama ni. Selepas membunuh hanya 12 ekor emu, mesin gun mereka tersekat dan kelompok besar emu-emu tadi melarikan diri. Mereka menunggu sepanjang hari, tetapi tiada emu yang muncul. Dalam masa 3 hari, pasukan Meredith berjaya menghapus bilangan emu yang sama dengan bilangan yang dihapus dalam 1 hari oleh kumpulan remaja tempatan yang menggunakan basikal dan kayu. Disebabkan prestasi yang memalukan, pasukan Meredith memutuskan untuk berpindah ke arah selatan, di mana emu-emu di sini dilaporkan lebih jinak. Teori Major Meredith ialah, jika emu-emu di sana lebih jinak, mereka lebih senang dihapus dan pasukan Meredith boleh membina momentum dari kemenangan ini. November 5, 1932. Cabaran yang dihadapi pasukan Meredith kini menjadi lebih sukar. Burung emu yang dilaporkan lebih jinak di belah selatan tak seperti yang disangka. Seolah-olah menggunakan strategi perang gerila, seorang pemerhati tentera membuat laporan baru tentang perkembangan strategi burung emu. Kini, mereka tidak berkelompok dalam satu kumpulan besar, tetapi berkumpulan-kumpulan kecil, di mana setiap kumpulan mempunyai seorang ketua emu. Ketua emu akan menjaga anak buahnya ketika mereka sedang makan dan mengeluarkan signal apabila timbul rasa curiga. Setelah signal dibunyikan, anak buah setiap kumpulan akan melarikan diri, tetapi ketua mereka tetap berada di posisi yang sama sehingga semua anak buahnya selamat. Strategi baru burung emu ni langsung tak diduga dan kerana terdesak, pasukan Meredith cuba melekapkan mesin gun mereka pada truk dan memandu sambil menembak emu-emu yang dikejar. Namun keadaan permukaan jalan yang tak sekata menjadikan tembakan yang dilepaskan tidak tepat dan strategi ini masih tak berhasil. Seorang petani yang masih bersama pasukan Meredith cuba melanggar emu-emu sampai mati menggunakan truknya. Tetapi hanya seekor emu yang dilanggar dan emu ini pula tersekat dalam peralatan steering truknya yang menyebabkan truk ini terbabas dan merosakkan separuh dari keseluruhan pagar ladang yang berhampiran. Pakar sinematografi yang menemani pasukan Meredith, Fox Movietone, mengeluarkan video yang dirakamnya sebagai propaganda kepada orang awam tentang kejayaan besar program ini. Now they're retiring, off at 40 miles an hour. Well, instead of the birds ruining the farmers, it seems the tables are turned, and there'll be no more damage down here for many a day to come. Walaupun ini satu penipuan. Setakat November 8, 1932, sebanyak 25% dari 10,000 peluru digunakan dan hanya sekitar 200 hingga 300 emu dihapus. Penggunaan peluru yang banyak untuk hasil yang sedikit bermakna peperangan ini terlalu merugikan, terutamanya sewaktu kemelut ekonomi. Disebabkan ini, peperangan ini mula mendapat liputan negatif di media massa dan dibahaskan di Parlimen Australia. Ahli-ahli parlimen memberi kritikan buruk kepada peperangan ini dan pentadbiran lain yang meluluskannya.
seorang ahli parlimen siap menyindir dengan bertanya jika pingat akan dikeluarkan untuk peperangan ni, di mana seorang ahli parlimen Australia Barat menjawab secara sarkastik, jika ada, ia harus diberi kepada imu-imu. Disebabkan isu ini menjadi punca malu buat pentadbiran Lion, Pearce mengarahkan Meredith dan pasukannya untuk berundur pada 9 November 1932. Arahan berundur ini dijadikan bahan lawak dalam media masa, termasuk surat khabar The Perth Daily yang mengatakan ketua IMU sedang menyediakan sajak bagi menyambut kemenangan IMU di Campion. Selepas mereka berundur, Meredith juga membuat komen tentang kekuatan IMU-IMU ini dengan membandingkan kekuatan IMU dan askar Zulu di Afrika. Meredith berkata, "Jika kita ada divisi tentera yang mempunyai muatan peluru seperti burung-burung ini, mereka boleh menghadapi mana-mana tentera di dunia. Mereka boleh hadapi machine gun dengan kekebalan kereta kebal. Mereka seperti askar Zulu di mana peluru penabur pun tak boleh hentikan mereka." Para petani di Campion naik berang dengan arahan berundur Pearce dan menuntut pasukan Meredith dihantar semula ke Campion. Premier kepada Australia Barat, Sir James Mitchell, juga menyokong tuntutan para petani ini. Untuk mendapat sokongan, Mitchell mungkin secara tidak sengaja menengahkan kerosakan yang terjadi pada ladang-ladang Joyce, Perry dan McGeorge, walaupun majoriti kerosakan ini berpunca dari hasil tembakan pasukan Meredith dan kenderaan-kenderaan para petani yang mengikutnya. Tekanan dari Mitchell dan petani-petani tempatan menyebabkan Pearce cuba memujuk pentadbiran Lion untuk menghantar semula pasukan Meredith. Walau bagaimanapun, pentadbiran Lion enggan membalas permintaan Pearce. Tetapi Pearce terjumpa satu loophole. Jika pihak tentera hanya meminjam pasukan Meredith dan machine gun kepada Australia Barat, ini tak termasuk bawah peraturan kerahan askar. Setelah pihak atasan berpuas hati dengan loophole ini, pasukan Meredith dan 2 Lewis Light machine gun dipinjamkan ke Australia Barat dan operasi perang bersambung semula pada 13 November 1932. Kali ini, bermacam-macam cara dan strategi digunakan pasukan Meredith. Pada 2 hari pertama Perang Kedua, iaitu 13 dan 14 November, sebanyak 40 IMU berjaya dihapus. Tapi bilangan ini semakin berkurang dengan waktu. Dan pada 2 Disember, hanya sekitar 100 IMU dihapus seminggu. Disebabkan kegagalan kedua, pasukan Meredith disuruh berundur sekali lagi pada 10 Disember 1932. Dalam laporan akhir The Great Emu War, Meredith melaporkan sebanyak 986 IMU dihapus menggunakan 9,860 peluru. Tepat 10 peluru, 1 IMU. Meredith juga menambah yang sekitar 2,500 IMU mati akibat kecederaan, sebuah angka yang tak disertakan cara pengiraan atau anggaran. Pada 13 Disember 1932, para petani di Campion yang sudah berputus asa dan kecewa dengan keputusan peperangan ini akhirnya mengalah dan menjual hasil gandum mereka lantas mengakhiri protes mereka. Bank Agrikultur Petani Australia menangguhkan tuntutan bayaran pinjaman untuk 10,000 peluru bagi para petani di Campion. Tetapi setelah masa tangguhan berlalu, para petani di Campion tetap tidak membayar. Mereka merasakan bahawa kerajaan Australia yang berhutang dengan mereka disebabkan masa yang digunakan untuk memburu IMU selain kos-kos yang dikeluarkan untuk pasukan Meredith, termasuk makanan, perumahan dan kerosakan atas ladang akibat peperangan ni. Untuk mengatasi masalah IMU ni, kerajaan Australia membuat sistem ganjaran untuk setiap IMU yang diburu, walaupun sistem ni pernah dilakukan dan dihentikan pada 1923. Tetapi kali ini, strategi ini terbukti efektif. Sebanyak 57,034 ganjaran IMU dituntut selama jangka masa 6 bulan pada 1934. Walaupun begitu, para petani di Australia masih beberapa kali meminta bantuan tentera untuk mengatasi masalah IMU yang banyak pada tahun-tahun berikutan. Berita tentang The Great Emu War mula merebak ke seluruh dunia pada Disember 1932. Ramai pakar alam semula jadi dan pakar burung menentang perbuatan ini, mengatakan ia satu bentuk pemupusan atau genosid. Tetapi, terdapat juga media tempatan Australia yang mempertahankan peperangan ini dengan mengatakan
Walaupun penggunaan machine gun atas burung yang tidak melawan balik dikritik buruk, ia tetap perlu atas dasar menyelamatkan sumber gandum Australia. Video dah habis. Kalau awak suka video ni, tolong algoritma YouTube suka juga. Tekanlah like, subscribe dan loceng notifikasi tu. Tekan sekarang.